cadangan wujudkan semula JPPS tidak wajar. Sabah lancar pakej ransangan ekonomi bulan depan. Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk Berita BTTV malam ini. Kerajaan Sabah telah meminta kerjasama polis dan setiausaha kerajaan negeri untuk mengambil tindakan sewajarnya bagi mengelak penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Ketua Menteri berkata langkah itu penting berikutan insiden yang membabitkan penduduk dari Tawau yang baru pulang dari menghadiri perhimpunan tablik di Kuala Lumpur di mana seorang peserta dari Brunei positif dijangkiti virus itu. Kerisauan itu timbul selepas seorang lelaki warga Brunei yang menghadiri himpunan itu didapati positif COVID-19. Ketua Menteri berkata mereka yang terlibat akan dipastikan supaya dikuarantin dengan baik. Mereka ini kita kena pastikan di kuarantin sekiranya mereka berasal di peringkat negeri Sabah, dan keadaan ini kalau mereka datang daripada tempat-tempat tertentu, maka kita menggunakan the same template yang ada, dasar dan prosedur yang telah kita nyatakan bagaimana untuk membendung keadaan ini. Alhamdulillah, ya, setakat ini negeri Sabah walaupun kita menerima banyak pelancong daripada China, alhamdulillah tak minta lah, keadaan ini dapat kita tangani. Jadi saya berharap pihak-pihak yang berwajib akan mengambil tindakan-tindakan tegas dan juga tersusun untuk membolehkan supaya keadaan ini dapat kita bendung, ya. Kalau sekiranya ada yang didapati positif dan beberapa langkah kita dah ada tempat pun, saya ingat kita di Queen Elizabeth Hospital kita mempunyai orang-orang yang telah pun doktor-doktor yang kita dah tempatkan kalau perlu. Ketua Menteri berkata rakyat di negeri ini harus mengelak daripada menyertai himpunan yang besar untuk mengurangkan risiko dijangkiti. Kementerian Kesihatan berusaha mengesan lebih 5,000 jemaah tablik Malaysia termasuk 350 orang yang difahamkan berasal dari Tawau yang menghadiri perhimpunan berkenaan yang diadakan pada 27 Februari hingga 1 Mac. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Tawau, Dr. G. Navindran memaklumkan seorang dari 350 jemaah tablik dari Tawau yang menghadiri perhimpunan itu sedang dikuarantin di Hospital Tawau. Beliau meminta jemaah lain yang mengalami gejala jangkitan supaya melakukan saringan kesihatan dengan segera. Jabatan Kesihatan Tawau turut menyelar tindakan segelintir pihak yang menyebarkan maklumat palsu kononnya seorang lelaki mati akibat COVID-19 di Hospital Besar Tawau. Dr. Navindran berkata berita tersebut tidak benar kerana sehingga kini suspek COVID-19 berumur 58 tahun itu sedang dirawat serta dipantau di unit rawatan rapi Hospital Tawau. Manakala individu yang meninggal dunia itu pula adalah pesakit lain namun dari wad sama. Menurut Navindran, tindakan menyebarkan maklumat palsu itu menyebabkan keluarga mangsa panik dan bergegas ke hospital untuk melihat keadaan mangsa. Bagaimanapun, pihak hospital tidak dapat membenarkan ahli keluarga berjumpa mangsa memandangkan dia dalam tempoh kuarantin. Apa yang penting di sini, apabila maklumat palsu disebarkan, ia pasti menimbulkan kebimbangan dan panik dalam kalangan masyarakat, katanya. Terdahulu, penduduk di Tawau gempar apabila tular satu mesej menerusi aplikasi WhatsApp yang mendakwa kematian pertama akibat COVID-19 berlaku di Hospital Besar Tawau. Sementara itu, Hospital Tawau mengambil langkah proaktif dengan mengaktifkan Fever Center sebagai langkah berjaga-jaga dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Pengarahnya Dr. Nurlima Arsad berkata, setakat ini jemaah tablik di Tawau memberikan kerjasama yang sangat baik dan ramai di antara mereka yang sudah tampil menjalani ujian saringan. Dr. Nurlima turut menafikan beberapa hantaran yang tular di media sosial yang mendakwa Hospital Tawau ditutup selama 3 hari susulan kononnya penularan COVID-19 di daerah itu. Katanya perkara itu adalah tidak benar.
Tegasnya, Hospital Tawau tidak ditutup dan beroperasi seperti biasa dan individu yang suka membuat hebahan palsu sehingga menimbulkan kerisauan rakyat wajar dihukum. Sementara itu, penganjuran Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau ke-9 yang dijadualkan pada 18 hingga 21 Mac ini ditangguhkan ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian sebagai langkah berjaga-jaga mengelak penularan virus COVID-19. Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Datuk Amrullah Kamal dalam kenyataan ringkas semalam berkata, penangguhan itu dilakukan atas nasihat Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, cadangan mewujudkan semula Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah JPPS seperti mana dinyatakan Ketua Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Haji Jinor adalah tidak wajar. Mewujudkan semula JPPS umpama menyerahkan hak negeri ini kepada persekutuan dan ia bukan sesuatu yang rakyat mahukan. Sedangkan perjuangan asal Kerajaan Sabah diterajui Parti Warisan Sabah adalah untuk mengembalikan semula hak Sabah daripada persekutuan. Jadi kita kesal ada pandangan dan pendapat daripada pimpinan yang ada, khususnya kita telah berbincang begitu lama tentang tuntutan kuasa-kuasa yang perlu diberikan kepada kerajaan negeri, bukan hanya Sabah, tapi ada juga pihak-pihak yang menyuarakan untuk kembalikan kuasa kepada persekutuan. Ini saya kesal dan bimbang keadaan ini dan saya harap rakyat menyedari hakikat apa yang berlaku pada hari ini. Kerajaan Sabah akan melancarkan pakej ransangan ekonomi awal bulan depan bagi mengurangkan impak akibat penularan wabak coronavirus COVID-19 serta perang dagangan antara Amerika Syarikat dan China. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata, pakej tersebut antara inisiatif yang diambil kerajaan untuk membantu rakyat dalam berdepan dengan ketidakstabilan ekonomi pada ketika ini. Bulan depan, saya akan umumkan satu stimulus package yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk mengatasi masalah ini, bagaimana kita nak pastikan supaya likuiditi dalam ekonomi negeri ini dapat sekurang-kurangnya dapat menyuburkan kegiatan ekonomi di peringkat negeri. Bukan hanya menerusi contohnya beberapa pendekatan dari segi jumlah kewangan kita akan salurkan, tapi dasar-dasarnya yang kita akan nyatakan untuk bagaimana tidak membebankan para peniaga dan juga industrial player yang ada untuk menarik mereka untuk memastikan supaya kesan ini tidak akan begitu berat dihadapi oleh mereka. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata demikian ketika ditemui di Majlis Perasmian Persidangan Meja Bulat Forum Ekonomi Islam Dunia WIEF di Kota Kinabalu hari ini. Menurutnya, meskipun Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi dengan peruntukan sejumlah 20 bilion ringgit, kerajaan negeri perlu menyediakan pakej sendiri bagi membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi sekarang. Katanya beliau akan melihat kepada usaha menggalakkan kedatangan pelabur ke Sabah kerana dalam keadaan dunia berdepan krisis, kos pembangunan akan menjadi jauh lebih murah. Jobs opportunity, liquidity in the system, we need to have that impact, We don't want, we are looking at some of the areas where people got money in this country, but they just bank it. They put in the bank, but they are quite reluctant to sort of like invest on certain sector because of uncertainties there. But I don't think that will be a wise move for us. At this point of time when crisis there, I'm quite sure I think costs are quite very much cheaper. So it is the moment for us that investment should come. Datuk Seri Muhammad Shafie yakin situasi yang berlaku sekarang hanya bersifat sementara dan mampu ditangani pada masa akan datang. Perbincangan Meja Bulat Forum Ekonomi Islam Dunia WIEF adalah platform yang baik untuk menarik kemasukan pelabur ke Sabah. Ketua Menteri berkata kerajaan Sabah bersedia membantu permudahkan proses sedia ada dalam memastikan pelaburan di negeri ini dapat dilaksanakan dengan sewajarnya. Beliau percaya persidangan itu akan membantu menangani masalah perniagaan dan peluang pelaburan di negeri ini.
Saya yakin dengan adanya hubungan ini kita akan dapat realize some of our effort, how best we can collaborate, like what Tan Sri Pozi said, it will be a win-win kind of engagement dengan pelabur-pelabur dan pihak-pihak tertentu, dan rest assured that the State Government of Sabah, Kerajaan Negeri Sabah akan facilitate apa yang kita boleh untuk memastikan supaya pelaburan yang ada yang akan diwujudkan sama ada di Kota Kinabalu di negara kita, ianya akan memberi manfaat bukan hanya kepada negeri negara kita tapi juga kepada pihak-pihak pelabur. Beliau berkata demikian kepada media selepas perasmian persidangan meja bulat WIEF 2020 di Kota Kinabalu pagi tadi. Tambahnya, selain kerjasama perniagaan, hubungan sedia ada yang terjalin antara negara juga dapat dieratkan. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, persidangan sebegitu bukan hanya membolehkan peserta memperoleh maklumat dan ilmu pengetahuan, tetapi ia turut membuka ruang kerjasama antara pihak industri berkaitan. WIEF yang julung kalinya diadakan di negara ini disertai 544 orang peserta termasuk 42 peserta antarabangsa dari 16 negara termasuk Bangladesh, Filipina, India, Indonesia, Uzbekistan, Rusia dan Tunisia. Turut hadir dalam majlis itu Setiausaha Agung Yayasan WIEF Tan Sri Ahmad Fuzi Abdul Razak. Seorang kaki tangan kerajaan mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan menerima wang suapan bernilai RM5,000 di Mahkamah Khas Rasuah Tawau hari ini. Tertuduh Raimi Kasim, 50 tahun, pemandu di Pejabat Tenaga Kerja Tawau, didakwa melakukan kesalahan itu pada 3 dan 4 Julai 2017 dan 14 April 2018 di 3 lokasi berasingan sekitar daerah ini. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa secara rasuah bersetuju menerima wang tunai berjumlah RM5,000 dari Samsudin Rabik sebagai dorongan mengurangkan jumlah kompaun ke atas bapa Samsudin atas kesalahan gagal menyediakan kontrak perkhidmatan pekerja. Raimi dituduh melakukan kesalahan itu di restoran Yasin Curry House, kedai Al-Haji Mewah Sendirian Berhad dan di hadapan Bank Rakyat Cawangan Tawau. Sehubungan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 17(e) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Hakim Abu Bakar Manat memerintahkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan deposit RM6,000 dengan seorang penjamin tempatan. Pendakwaan dilakukan pegawai pendakwa SPRM Muhammad Falik Basiruddin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Kes disebut semula pada 16 April depan. Proses pengusiran pendatang asing tanpa izin parti diteruskan. 295 parti warga negara Indonesia diusir ke negara asal semalam dan hari ini melalui laut. Pengarah Keselamatan Negeri Majlis Keselamatan Negara Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata, hari ini seramai 156 orang parti warga negara Indonesia telah diusir melalui laut. Ia pengusiran siri ke-14 tahun ini. Semalam 139 parti Indonesia diusir pulang ke negara asal menerusi program pengusiran siri ke-13 juga menerusi jalan laut. Ini menjadikan 3,341 parti dihantar pulang sepanjang tahun ini termasuk parti warga negara India, China, Pakistan dan Vietnam. Sejak tahun 1990 sehingga kini, seramai 594,598 orang parti diusir dari Sabah ke negara asal. Sekian berita BTV malam ini. Saya Salbino Saribun. Hingga kita berjumpa lagi.